Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 2 daya dan gerakan 1. Okay, topik yang pertama iaitu gerakan linear. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, macam biasa, pertama sekali kita tengok dia punya standard pembelajaran lah, objektif dia. Apa yang kamu perlu tahu selepas kamu habis belajar satu topik ini. Okay, yang pertama adalah menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam gerakan pegun, hal laju seragam dan hal laju tidak seragam. Maksudnya macam mana kamu nak cerita objek itu jika dalam keadaan pegun, hal laju seragam ataupun hal laju tidak seragam. Okay, yang kedua, menentukan jarak dan sesaran, laju dan hal laju serta pecutan dan yang pecutan. Okay, maksudnya kamu nak kena bezakanlah jarak dan sesaran, apa bezanya, laju dan hal laju apa bezanya, dan akhir sekali pecutan dan yang pecutan apa bezanya. Okay, last sekali macam biasalah, menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan kinematik. Okay, persamaan kinematik itu apa, nanti kita tengoklah apa itu persamaan kinematik. Okay, so kita tengok kat sini topik yang pertama 21 gerakan linear. Okay, perkataan linear ini sendiri sebenarnya merujuk kepada kamu pernah dengar, okay, saya yakin kamu pernah dengar dalam matematik, iaitu persamaan linear. Okay, kalau persamaan linear itu adalah persamaan garis lurus. Okay, jadi kalau gerakan linear ini adalah maksudnya gerakan dalam satu garis lurus. Maksudnya kita akan untuk satu topik ini kita belajar dalam gerakan satu garis lurus saja. Okay, tak ada bengkak-bengkok lah. Okay, garis lurus saja. Biasanya kita akan pergi ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah kebiasaannya lah. Tapi tak mustahil jika gerakan itu ada sudut lah. Okey, gerakan linear boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah teksi yang sedang menunggu penumpang ke tempat kereta. Kedudukan teksi itu tidak berubah dengan masa. Justeru teksi itu dikatakan berada dalam keadaan pegun. Okey, senang cerita, kalau pegun tu maksudnya dia tidak bergerak lah. Okay, kereta itu tidak bergerak. Kalau kamu tengok rajah 2.1, okay, teksi ini tidak bergerak. So, apa sebab driver dia kat luar? Okay, so kalau driver kat luar, siapa nak drive kan? So, kita katakan teksi ini berada dalam keadaan bergerak ataupun tidak bergerak. Okay, kemudian kat sini, Wan Chong hendak menaiki teksi itu dari Bagan Datuk ke Sungai. Okay, Rajah 2.2 menunjukkan paparan aplikasi peta yang menunjukkan bahawa teksi itu perlu bergerak melalui laluan berwarna biru. Okay, nampaknya ada laluan berwarna biru ini yang bukan garis lurus lah. Mana tadi? Dengan panjang lintasan sejauh 83 km. Okay, setelah tiba di Sungai, kedudukan teksi itu ialah 57.22 km ke timur dari Bagan Datuk. Okay, kalau yang 57.22 km ni, okay, timur dari Bagan Datuk, so ini Bagan Datuk. Okay, so straight line sampai ke Sungai, okay, ke arah timur, okay, panjangnya adalah 57.22 km. Okay, yang 83 km ni yang laluan warna biru ni, yang turun bawah ni, naik atas, tu bengkak-bengkok, okay, lepas tu naik, turun sampai ke Sungai. Itu 83 km. Okay, manakala 57.22 km itu adalah timur daripada Bagan Datuk. Okay. Sebenarnya nilai 83.00 km dan 57.22 km ke timur masing-masing ialah jarak dan sesaran. Okay, jarak dan sesaran. Bagi pergerakan teksi tersebut, jaga 21 menunjukkan perbandingan antara jarak dengan sesaran. Okay, ini saya dah pernah tunjukkan kelas kamu hari itu. Kita assume lah ini titik A. Okay, ini titik B. Okay, kita assume A itu macam kelas kamu. Okay, B itu macam tandas lah. Okay, so daripada kelas nak ke tandas, kamu nak pergi ke tandas, kamu tak kebenaran cikgu, saya nak pergi ke tandas kan. So apa kamu buat? Kamu tak tahan sangat, kamu akan pergi direct terus pergi ke tandas. Okay, kamu akan pergi direct terus ke tandas. Okay, lepas tu daripada tandas kamu nak balik ke kelas macam biasa, kamu bukan direct, kamu pergi sini, pusing, pak, baru kamu pergi kelas. Betul kan? Kamu pergi merayau dulu daripada tandas, kamu pergi merayau, pergi kantin dah, pergi tu dah, pergi ni dah, lepas tu baru balik ke kelas. Okey, jadi kat sini kita boleh simpulkan sebenarnya daripada kelas ke tandas, A ke B yang garis lurus ini adalah kita panggil sebagai
sesaran. Okey, manakala daripada B pergi ke A yang kamu merayau-rayau pergi mana-mana macam-macam tempat jenis alam kamu pergi, lepas tu baru sampai ke kelas, itu adalah jarak. Okey, senang cerita kat sini, sesaran itu macam shortcut lah. Okey, sesaran itu adalah shortcut dari destinasi awal ke destinasi akhir. Okey, so kita tengok kat sini dalam buku teks, apa beza jarak dan sesaran. Okey, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. So ini keywordnya, panjang lintasan yang dilalui, maksudnya jalan yang kamu jalan itulah. Okey, kat mana letak kaki kamu berpijak, itu jalan dia. Okey, itu adalah definisi bagi jarak. Untuk sesaran adalah jarak terpendek. Okey, jarak terpendek ini keywordnya lah. Kedudukan awal, kedudukan akhir, ini adalah dia punya keyword dia lah. Sesaran itu adalah shortcut. Okey, jarak nilainya bergantung kepada laluan yang dilalui. Okey, pergerakan objek. So ikut kamu jalan mana lah. Okey, jarak manakala sesaran nilainya akan sama, tidak akan berubah-ubah jika titik permulaan dengan titik akhir adalah sama. Okey, jarak adalah kuantiti skalar, vektor adalah kuantiti jarak adalah kuantiti skalar, sesaran adalah kuantiti vektor. Jika kamu perhatikan tadi, 83 km ini dia tak bagi tahu pun, dia tak bagi tahu arah. Okey, panjang lintasan sejauh 83 km. Manakala yang 57.2 dia kata kat sini 57.2 km ke timur. Jadi yang ini adalah sesaran, 83 km ini adalah jarak. Okey, so saya harap kamu boleh tengok next slide. Okey, semasa menaiki teksi, Puan Chong mendapati bahawa bacaan meter laju teksi kadang-kadang malar, kadang-kadang berubah-ubah walaupun di jalan raya yang lurus. Pemerhatian tersebut boleh rumuskan dalam Raja 23. Okey, apabila bacaan meter laju tu malar, maksudnya tidak berubah, jadi hal laju kereta adalah seragam. Okey, apabila berubah-ubah, maksudnya hal laju tidak seragam, maksudnya kita boleh kata kat sini kereta itu mengalami pecutan. Okey, di mana pecutan ini terbahagi kepada dua. Okey, pecutan ini ada terbahagi kepada dua, iaitu pecutan dan juga nyah pecutan. So kat sini kamu kena tahulah. Okey, kalau pecutan tu macam mana gerakan dia, kalau nyah pecutan tu macam mana gerakannya. Okey, secara amnya, secara umumnya, pecutan dengan nyah pecutan ni menyebabkan hal laju tidak seragam. Hal laju tidak seragam ni maksudnya hal laju tidak samalah, sama ada hal laju makin bertambah ataupun hal laju makin berkurang, ataupun kalau hal laju tu bertambah lepas tu berkurang, hal laju tu berkurang ataupun lepas tu bertambah. Okey, so Raja 24 menggambarkan perbezaan pergerakan antara hal laju seragam dengan tidak seragam sebuah kereta. Perhatikan sesaran dan selang masa kedua kendaraan tersebut. Andaikan pergerakan ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Okey, so kita buat andaian ke kanan positif, ke kiri adalah negatif. So kedua kereta ini menggerakkan yang sama, iaitu ke kanan. Di mana kita boleh tengok pada masa 1 saat, kedua kereta mempunyai jarak yang sama, iaitu 20 meter. Okey, pada masa 2 saat, okay, kita tengok kat sini kereta warna biru ini 30 meter. Okey, manakala kereta warna merah ini 20 meter. So kita boleh kata dekat sini kereta warna biru ini, okey, hal lajunya tidak seragam. Okey, hal lajunya tidak seragam sebab setiap saat dia bertambah. Okey, manakala untuk hal laju kereta warna merah ni, kita tengok pada 2 saat per meter berlaku pertambahan 20 meter. Pada 3 saat pun berlaku pertambahan 20 meter. So kita kata kat sini kereta ini mempunyai hal laju yang seragam. Okey, mempunyai hal laju yang seragam kerana kadar perubahan sesarannya adalah sama. Okey, di sini nampaklah kadar perubahan sesarannya adalah sama. Kita masuk kat sini. Okey, hal laju yang seragam lah. Okey, hal laju dia menaik setiap 1 saat meningkat sebanyak 20 meter. Dia punya jarak bertambah setiap saat, jaraknya bertambah 20 meter setiap 1 saat. Okey, so ini kita bagi hal laju seragam, manakala ini hal laju tidak seragam. Okey, kat mana kat sini setiap 1 saat naik 20 meter, yang ini pula setiap 1 saat naik 30 meter. Okey, kita kata hal laju itu semakin bertambah lah kerana kadar perubahan sesarannya semakin bertambah. Okey, hal laju bawah ni, bawah ni kan menceritakan hal laju berkurang. Okey, kereta Raja 25 ini menceritakan pergerakan kereta dengan hal laju yang semakin berkurang. Okey, pada saat pertama
30 meter masuk 2 saat dan sudah berkurang jaraknya menjadi 20 meter. Okey, kat sini saya pun tak pasti, tapi kita tengok dulu. Okay, sebenarnya halaju ini pun sebenarnya terbahagi kepada 2. Okey. Halaju ini terbahagi kepada 2. Satu halaju bernilai positif, satu lagi halaju bernilai negatif. Okey, kebiasaannya kalau halaju positif itu maksudnya kalau kamu kira halaju dengan kalkulator, kamu kira halaju kamu buat positif, maksudnya kenderaan itu atau jasad itu bergerak ke kanan. Okey. Manakala kalau kamu kira dapat negatif, maksudnya halaju kereta itu gerakan kenderaan itu ataupun objek itu adalah ke kiri. Yang ini kamu kena fahamlah, sebab nanti dalam satu topik 2.2, okey, ini lagi emphasize lah, lagi diguna banyak diguna pakai. Okey, kamu kena faham. Halaju kalau positif maksudnya ke kanan, kalau negatif maksudnya ke kiri. Okey. Sama juga dengan pecutan. Pecutan pun kalau kamu kira akan dapat positif, okey, dan kamu juga akan dapat negatif. Okey. Bila positif maksudnya objek itu mengalami pecutan, kalau negatif objek itu mengalami nyah pecutan. So dalam kes ini, yang ini halaju seragam, dan ini kita boleh kata kereta mengalami pecutan. Okey. Yang ini pula kereta mengalami nyah pecutan. Okey. So kita tengok kat sini. Baliknya, okey, tak tahu benda pun. Yang ni sama seperti apa yang saya explain tadi. Okey, menentukan jarak, laju, halaju dan pecutan. Okey, yang pertama sekali, okey, rumusnya untuk ketiga-tiga ni, rumusnya lebih kurang sama untuk laju dengan halaju. Okey, kalau kamu tengok kat sini, laju sama dengan kadar perubahan jarak. Okey, ini adalah definisi laju. Okey, macam mana nak hafal? Okey, so laju kadar perubahan jarak. Sebenarnya kadar perubahan jarak ini adalah datangnya daripada rumus. So rumus kat sini kamu tengok. Okey, bahagi dengan masa. Okey, bahagi dengan masa. Sebenarnya perkataan kadar ini, kalau dari segi matematik, okey, itu kan pada bahasa matematik, okey, sebenarnya bermaksud bahagi dengan masa. Okey, jadi kalau nak kira laju, dia mesti bahagi dengan masa. Apa yang kena bahagi dengan masa? Jarak. Okey, jarak kena bagi masa. Jarak simbolnya adalah D. Okey, distance. Simbolnya distance lah. Okey, so jarak bahagi dengan masa, kita akan dapat laju. Okey, macam mana tahu lagi? Okey, bila macam tahu ini jarak ke atau sesaran? So kita tengok kat inilah. So laju adalah kuantiti skalar. Okey, jarak pun adalah kuantiti skalar. Okey, so sebab itulah kalau kuantiti skalar bahagi dengan masa, so kamu akan dapat kuantiti skalar lah. So jarak bahagi dengan masa, kamu akan dapat D, iaitu kuantiti skalar. Okey, manakala halaju pun sama. Kalau kamu tengok halaju, definisinya adalah kadar perubahan. So perkataan kadar itu tadi kita tukarkan kepada bahasa matematik, maksudnya bahagi dengan masa. So apa yang kena bahagi dengan masa? Sesaran, iaitu S kecil lah. Okey, bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai displacement. Okey, bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai displacement lah. Okey, apa lagi ya? Tak ada saya rasa untuk ini. So okey, macam mana nak tahu bahagi masa ke bahagi masa, jarak atau sesaran? Okey, bila minta halaju adalah kuantiti vektor. Jadi so dia kenalah sesaran, sebab sesaran bahagi dengan masa, sebab sesaran itu adalah kuantiti vektor. Okey, rasa tak pattern kat sini. Kalau laju, ini skala, ini skala. Kalau halaju, ini vektor, ini pun vektor. Okey, itu pattern dia lah. Okey, manakala untuk rumus pecutan, okey, rumus pecutan adalah kadar perubahan halaju. So macam tadi juga definisinya ada perkataan kadar. Okey, so maksudnya bahagi dengan masa. Okey, apa yang kena bahagi dengan masa? Perubahan halaju. Apa itu perubahan halaju? Halaju akhir tolak halaju awal. Okey, halaju akhir tolak halaju awal. Okey, halaju akhir tolak halaju awal. Okay, V itu adalah halaju akhir, U adalah halaju awal. Okey, bahagian masa. So ini kita dapat pecutan. Okey, bahasa Inggerisnya adalah acceleration lah. Okey, so saya harap kamu faham. Kamu kena hafal definisi laju, halaju dengan pecutan. Tiga definisi ini kamu kena hafal. Okey, kalau tak hafal pun kamu kena tahulah apa kita panggil lah, rumus dia. Okey, kita tengok kat bawah contoh 1.
Perhatikan contoh-contoh berikut untuk memahami cara menentukan jarak, sasaran, laju, dan kecepatan. Okey. Rajah 2.6 menunjukkan pergerakan Razi yang berlari dari A ke B, kemudian patah balik ke C. Jumlah masa yang ambilnya ialah 20 saat. So, Razi ni daripada A pergi ke B, kemudian daripada B ni patah balik pergi ke C. Okey, yang pertama kita tentukan jarak dia. Okey, jarak dia. Lepas kedua sesaran, kemudian laju, dan akhir sekali adalah laju. Okey, jumlah masa yang ambilnya adalah 20 saat. Okey, maksudnya dari A ke B ke C ambil masa 20 saat. Okey, so kita tengok yang pertama sekali adalah jarak. Okey, jarak ingat lagi. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Okey, dilalui oleh siapa? Dilalui oleh Razi lah. So, tengoklah Razi bergerak yang panjang daripada mana? A pergi ke B, kemudian dia patah balik pergi ke C. So, jaraknya adalah 120 meter sebab daripada A pergi ke B adalah 100. Okey, B ke C adalah 20 meter. Jadi, 100 tambah 20 kamu dapat 120 meter. Okey, boleh kat sini. Okey, sesaran, jarak bukan masalah. Okey, pening sikit kat sesaran lah. Okey, sesaran. Okey, ingat balik sesaran adalah quantity vector. Maksudnya ada positif, maksudnya ada negatif. Okey, so sesaran definisinya adalah jarak daripada ataupun panjang lah. Yang panjang jarak jangan confuse pula. Okey, panjang daripada titik awal ke titik akhir, destinasi awal ke destinasi akhir. So, destinasi awalnya adalah A, destinasi akhirnya adalah C. So, maksudnya sesaran itu adalah panjang dari A, dari A ini pergi ke C. So, berapa panjang dia kat sini? Okey, kamu akan dapat, kamu akan kira dengan 100 tolak 20 lah. Okey, kamu akan dapat sini 80. Okey, dan kena ingat sesaran ada positif, ada negatif. So, macam mana kamu nak tahu positif ke negatif? Tengoklah A ke situ ke arah positif. Kita mulakan. So, C ke belah kanan dia. So, kita katakan kat sini positif 80 meter. Okey, sesaran adalah positif 80 meter. Okey, pastikan kamu tulis positif ini. Okey, tak boleh nak tulis. Okey. Saya harap boleh dia kat sini. Okey, positif 80 meter. Okey, ataupun boleh kamu tulis 80 meter ke kanan. Okey, 80 meter ke kanan. Okey. Macam mana pula nak kira laju? So, laju tadi tengok rumus V sama dengan D bahagi dengan T. Ini rumus dia. Okey, ini rumus dia. So, jarak tadi adalah 120 bahagi dengan T 20. So, 120 bahagi 20 lah. Kita tengah kalkulator kamu dapat jawapan. Okey, hal laju pula macam mana kira? Ni, sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran bahagi dengan masa. Okey, so macam mana kira? Sesaran tadi kamu dapat positif 80. Okey, bahagi dengan 20. So, kita kalkulator 80 bahagi 20. So, kamu dapat jawapan. Kita tengok. Okey, penyelesaian kat sini dah tunjuk dah semuanya. Jadi tadi kita nampak kan? Jarak AB tambah BC. So, 120. Okey, 80 meter ke kanan. Apa kamu boleh jawab saja. Positif 80 meter. Pilih salah satulah cara kamu jawab. Okey. Saya tak galakkan kamu tulis positif 80 meter ke kanan. Saya tak galakkanlah kamu pilih salah satu. Okey, sebab takut nanti mungkin kamu tak tahu, kamu tulis positif 80 meter ke kiri misalnya. So, jadi macam tu, so jawapan kamu kita akan anggap salah lah sebab jawapan kamu contradiction. Sebab kalau positif maksudnya mesti ke kanan tapi kamu tulis ke kiri. Okey, itu bahayanya lah. So, pilih salah satu. Kalau saya biasa guna positif atau negatif lah. Itu sebab benda itu penting, positif dan negatif, sebab itu akan masuk dalam calculation nanti. Kalau kamu tulis ke kanan saja, saya takut nanti kamu terlupa positif ke negatif kamu nak masuk dalam calculation kamu nanti. Okay, jarak yang dilalui. Okay, laju adalah jarak dari bagi masa. So, 120 yang atas ni bagi dengan 20 saat dapatlah 6 meter sesaat. 6 meter per saat. Okay, untuk hal laju pula, sesaran bagi masa, sesaran jadi 80 meter bagi 20 saat, so 4 meter per saat. Okay, atau positif 4 meter per saat. Okay, biasanya yang contoh satu ini biasanya mungkin keluar soalan struktur sajalah ataupun soalan objektif. Okay, untuk contoh 2 boleh jadi keluar objektif, boleh jadi keluar esei 5 markah. Okay, soal dia macam susah sikit lah, tak usah banyak pun. Okay, susah sikit.
Okey, so kat sini kata motor bergerak dari O ke B. O ke B. O pergi ke B melalui lintasan OAB. Maksudnya daripada O pergi ke A, lepas tu A pergi ke B. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 27. Masa yang dah ambil adalah 15 saat. Okey, masa yang dah ambil adalah 15 saat. Okey, so yang pertama ada suruh yang mencari jarak. So senang saja cari jarak. So 5 tambah 12 lah. OA tambah AB. So dapat 17. Okey, 5 tambah 12. 17 meter. Okey, sesaran. Okey, kalau perhatikan ini adalah bentuk segitiga sudut terletak jadi O ke B. Kamu kena cari kalau sesaran. Maksudnya daripada titik awal ke titik akhir. Titik awalnya adalah O, titik akhirnya adalah B. So maksudnya garisan lurus daripada O ke B. So kat sini kita akan pakai teorem Pythagoras lah. Sebab kalau kamu tengok ini adalah apa kita panggil tu? Segitiga sudut tegak. Jadi nak cari hypotenuse kita kena guna teorem Pythagoras. Okey. Saya harap kamu ingat lagi lah. Okey, kalau nak cari hypotenuse. Okey. Cari hypotenuse. Saya pun tak sure macam mana rumus kamu dulu. Okey, kalau rumus saya dulu. Rumus kamu sekarang, sorry. Kalau rumus saya dulu, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, lepas kamu punca kuasa, tambah kuasa 2 semua, kamu punca kuasa 2 kan dia. So, dapatlah hypotenuse. A ini apa? 5 lah. OA tu. Okay, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay. Selesaikan yang ini dulu, lepas tu baru tekan calculator, punca kuasa. Okay, kamu jangan direct calculator. Okay, kamu jangan terus tekan calculator, punca kuasa direct terus. Punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan lain. Kamu kena kalau tekan calculator, tekan dulu 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Lepas tu baru kamu punca kuasa 2 kan. Lepas kamu tekan sama dengan punca kuasa 2 kan. Okay, so kat sini dapat 13 meter pada arah OB. Okay, boleh cakap pada arah OB ataupun kamu boleh kalau ada protector, kira sudut kat sini lah, ukur sudut kat situ berapa. Okay, pun boleh juga. Okay, seterusnya suruh cari laju. So, laju macam tadi juga sama sahaja. Pakai rumus. Okay, pakai rumus. Jarak bagi masa 17 meter bagi 15. So, dapat 1.13 meter per saat. Okay, itu saja. Okay, manakala untuk hal laju, sesaran bagi masa setelah 13 meter bagi dengan 15 saat. So, dapat 0.87 meter per saat. Okay, pada arah OB ataupun pada jarak dia sudut tadi. Okay, saya harap boleh kat sini. Simple saja sebab rumusnya sama. Okay, kita pakai rumus yang sama. Tak kira lah pergerakannya macam mana pun. Okay, kita tengok contoh 3. Contoh 3 ini adalah nak kira pecutan. Okay, selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang daripada 75 meter per saat kepada 5 meter per saat. Okay, nampak perkataan berkurang, hal lajunya berkurang. So, automatik kat sini kita beritahu kereta ini mengalami nyah pecutan di mana hal lajunya daripada tinggi akan bertukar menjadi rendah. Okay, daripada tinggi bertukar menjadi rendah. Okay. Okay, so hal laju awalnya adalah 75 meter per saat, hal laju akhirnya adalah 5 meter per saat. Masanya adalah 20 saat. So, gantikan dalam rumus A sama V tolak U bagi T. So, V tadi adalah hal laju akhir. So, hal laju akhirnya adalah 5. U tadi adalah hal laju awal, 75 bagi dengan masa. So, macam ini juga tadi, macam tadi. Yang ni kalau tekan kalkulator, saya akan galakkan kamu tekan direct. Okay? Kamu selesaikan dulu bahagian atas, V tolak U. Kemudian baru kamu bahagi dengan T. Selesaikan V tolak U dahulu, lepas baru kamu bahagi T. Jangan tekan kalkulator V tolak U bahagi T. Tak, jangan. Okay? Nak tekan kalkulator direct, make sure buat kurungan V tolak U. V tolak U dalam kurungan bahagi dengan T. Baru kamu dapat jawapan yang betul. Kalau kamu buat V tolak U bahagi T, U tu nanti akan bahagi dengan T dulu. Lepas tu baru dia akan ditolak dengan V. Okay, so jawapan kamu salah lah. So, macam saya kata, kalau kamu rasa tak mahir, pakai kalkulator, buat satu-satu, step by step. Okay. So, bila kira-kira tekan kalkulator, kamu dapat nilai negatif 3.5 meter per saat. So, negatif ini merujukkan bahawa kereta ini mengalami nyah pecutan. Maksudnya, kereta ini makin lama makin perlahan. Okay. Okay, so ini kira part pertama, awal.
adalah bahagian yang pertama. Okey, kita masuk bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua ni agak sukar sedikit. Okey, tadi kira senang. Itu baru awal-awal warming up. Ini baru kita masuk yang serius lah. Okey, jangka masa jangka masa detik. Okey, jangka masa detik dan juga pita detik. Okey, jangka masa detik tu apa yang benda hitam ni? Yang saya letak ini adalah jangka masa detik. Pita detik ini yang kertas ni lah. Okey. Makmal kita ada benda ini. Okey, tapi sekarang kita tak ada maksud makmal, so kamu hanya perlu tengok sajalah. Okey, jangka masa detik bersama pita detik seperti ditunjukkan dalam rajah 2.8 boleh digunakan untuk mengkaji gerakan linear suatu objek di dalam makmal. Okey. Jangka masa detik yang dikendalikan oleh arus ulang-alik. Ini kamu tahu jangka masa detik. Okey, ini kamu kena apa ya? Jangka masa detik. Okey, mesti apa kita ni? Jangka masa detik mesti dikendalikan oleh arus ulang-alik. Okey, mesti guna arus ulang-alik, bukan arus terus. Okey, soalan ini pernah ditanya dalam SPM. Apakah arus yang digunakan untuk jangka masa detik? Jawapannya adalah arus ulang-alik. Okey, frekuensi 50 Hz untuk membuat mesti 50 Hz untuk membuat 50 titik dalam masa sesaat. Okey, pita detik nampak tak flag bergetar ini? Okey, flag bergetar inilah yang akan membuat 50 titik dalam masa 1 saat. Okey, maksudnya lah 50 Hz. Selang masa antara 2 titik berurutan dikenali sebagai 1 detik. Okey, kita tengoklah. Okey, so 1 detik adalah jarak dia. 1 detik ni adalah masa dari 1 titik ke 1 titik yang berurutan. Okey, 1 detik nilainya adalah 0.02 saat. Okey, nilainya adalah 0.02 saat. Kira lah titik kamu tu. Okey, tak kira lah titik kamu daripada sini ke sini misalnya. Okey, ini je panjang dia. Masa tetap 0.02 saat. Kalau sini ke sini pun sama 1 detik, masa dia masih lagi sama, iaitu 0.02 saat. Apa yang berubah adalah panjang dia sahaja. Okey, masa adalah kekal sama. Okey, kita tengok gambar rajah yang betul-betul untuk dalam next slide. Okey, so kita tengok dekat atas ni. Okey, rajah 2.9 menunjukkan sebahagian daripada pita detik yang ditarik oleh suatu objek yang bergerak secara linear. Okey, so kita nampak kat sini, ini 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik. So ada 5 detik semuanya. Ada 5 detik tapi ada 6 titik. Okey, so kamu bezakan kat sini detik. Kita tak pedulikan titik tu. Kita hanya nak detik sahaja. So detik tu mesti daripada 1 titik ke titik yang seterusnya. So ini adalah 1 detik. Ini adalah 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. So dalam kes ini ada 5 detik. So 5 detik. Okay, panjang dia macam mana kamu nak kira? Okay, sama ada kamu ukur pakai pembaris ataupun dia bagi tahulah setiap detik ni berapa panjang dia. So kamu kena tambah. Okay, so nak kira masa disebabkan ada 5 detik, jadi 5 darab 0.02. Sebab 1 detik adalah 0.02. So 5 detik, so 5 darab 0.02 lah. Dapatlah 0.1 saat. Okay, so macam mana pula dengan arah gerakan dia? So arah gerakan ni, kalau kamu tengok arah gerakannya ke kanan kan, nampak ke kanan. Okay, tapi jangan tertipu ya. Untuk soalan pita detik, kalau anak panah itu ke kanan, okay, sebenarnya maksudnya objek itu bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, contohlah saya buat sini point A, ini point B. So soalan akan tanyalah objek ini bergerak dari mana ke mana. Okay, so saya yakin selalu pelajar akan bergerak daripada A ke B. Sebab apa? Sebab tertipu dengan anak panah ini. Sebab anak panah ini ke kanan. So pelajar akan jawab daripada A ke B. Salah ya. Anak panah ini merujuk kepada titik mula sebenarnya. Saya ulang. Anak panah itu sebenarnya merujuk kepada titik mula. Jadi masuk kat sini, objek ini sebenarnya bergerak daripada B pergi ke A. B itu adalah titik permulaan. Okay, B itu sebenarnya adalah titik permulaan. A itu adalah titik akhir. Okay. So dari situ kita boleh tahu ini detik yang pertama ini adalah hal laju awal. So ini adalah
U. Manakala detik kelima ini ke sini, ini adalah hal laju akhir iaitu V. Okey, ini akan diguna pakai nantilah dalam kalau kamu nak kira pecutan nanti. So, kamu pun tahulah. Okey, kalau hal laju itu tidak seragam, so mana hal laju awal, mana hal laju akhir. Okey. Kalau hal laju seragam tak ada masalah. Okey, kamu tak perlu tahu pun. Kamu hanya perlu tahu dia punya panjang sahaja. Okey, so kita tengok kat sini. Soalan dia. Okey. Menghitung hal laju. So tengok kan. First nak tengok soalan, tengok suruh menghitung hal laju. Okey, tengok. Ini adalah hal laju seragam. So bila hal laju seragam, okey, mudah saja nak kira hal laju dia. Okey. So apa kamu kena buat? First kali tengok arah gerakan lah, walaupun tak saya panggil tadi, tak penting pun sebenarnya kalau nak kira menghitung hal laju, tapi still kamu kena fahamlah konsep dia. So kat sini kita boleh kata arah gerakannya adalah daripada ke kanan pergi ke kiri. Arah gerakannya adalah ke kanan pergi ke kiri. Okay? Ingat anak panah ini menuju ke kanan. So maksudnya objek ini bergerak daripada kanan ke kiri. Okay? So perkara pertama kamu kena cari adalah kamu kena cari masa. Okay, kamu kena cari masa. Macam mana cari masa? Kamu kira berapa bilangan detik dalam ni. Okay, soalan dah bagi kita, dah kira kan. Ada 6 detik. Okay, ada 6 detik. So, 6 darab dengan 0.02. Sebab 1 detik 0.02 saat. Jadi, nak dapat 6 detik darab 6 lah. So, dapatlah 0.12 saat. Okay, so kira hal laju guna rumus tadi. V sama dengan S per T. So, S tadi adalah sesaran. So, mana sesaran ni? 18 cm kita bagi dah 18 cm. So, 18 cm bagi 0.12 saat. So, dapatlah 150 cm sesaat. Okay. Guna pakai cm sesaat lah. Okay, bukannya meter sesaat tapi cm sesaat sebab kita detik. Kita detik biasanya kita akan pakai cm sesaat lah, bukan meter sesaat. Okay, so harap ini kamu boleh menghitung hal laju ini sebab agak mudah. Yang susahnya adalah yang ini, menghitung pecutan. Okay, menghitung pecutan dia melibatkan hal laju yang tidak seragam. So, kamu kalau kat sini pun kamu boleh tengok. Okay, arah gerakannya adalah daripada kiri ke kanan. Saya ulang ya, kanan ke kiri. Okay, arah gerakannya adalah kanan ke kiri. Jangan tertipu dengan anak panah ini. Anak panah ini hanya menunjukkan titik mula dia sahaja. Okay, so maksudnya objek ini bergerak daripada kanan ke kiri. So, satu ini adalah detik yang pertama kat sini. Nombor 1 yang dilabelkan nombor 1 ini adalah hal laju awal. Ini adalah hal laju akhir. So, nampak kat sini tak dia bagi tak 1 detik kat sini. Panjangnya adalah 1.2 cm. 1 detik kat sini panjangnya adalah 3.6 cm. Okey, ingat ya, masa untuk setiap detik ni tetap sama iaitu 1 detik 0.02 saat. So jika ada 7 detik, so 0.02 darab 7 lah. Okay, tapi itu nanti kita tengok. Okey, sebab untuk mengira pecutan, kiraan masa dia ada rumus dia sendiri. Okey, so perkara pertama cari hal laju awal. So hal laju awal adalah sesaran bahagi dengan masa. So, berapa sesaran untuk detik yang pertama ini iaitu 1.2. Okey, bahagi dengan 0.02 saat. Mana dapat 0.02 saat? Saya cakap tadi 1 detik 0.02 saat. So, dapatlah 60 cm per saat. Okey, 60 cm per saat. Okey, ini adalah hal laju awal. Okey, nak cari hal laju akhir. So, 3.6 bagi 0.02 lah. Okey, mana dapat 3.6? Saat ke-7 ni panjangnya adalah 3.6. So 3.6 bahagi 0.02 dapatlah 180 cm sesaat. So kalau kita tengok kat sini, kamu perhatikan hal laju awalnya 60, hal laju akhirnya adalah 180. Maksudnya kat sini hal laju bertambah. So bila hal laju bertambah maksudnya jawapan kamu mestilah pecutan kamu mesti positif. Okay, kalau hal laju bertambah, pecutan kamu mesti bernilai positif sebab kereta ini mengalami pecutan. Okay, so masa perubahan hal laju. So, ini dia ada rumus. Berbeza sikit dengan menghitung hal laju. Untuk menghitung pecutan, okay, dia ada rumus dia. T sama dengan N tolak 1. Okay. Rumus dia betul-betul T
P sama dengan dalam kurungan N tolak 1, okey, darab 0.02. 0.02. Okey, P sama dengan N tolak 1 darab 0.02. So, N ini apa? N ini adalah bilangan detik. So, tengok kat sini bilangan detik kalau kira ada 7 detik. So, 7 tolak 1 lah. So, sebab tu dia kat sini dapat 6. Okay, 6 darab dengan 0.02, so kamu dapatlah 0.12 saat. Okay. So, nak kira percutan macam tadi biasa, dia guna rumus V tolak U bagi T. So, V adalah hal laju akhir. So, hal laju akhirnya adalah 180 dekat sini. U adalah hal laju awal iaitu 60. Masa tadi T adalah 0.12 saat. Okay. Seperti tadi, saya tekankan lagi sekali, kamu selesaikan dulu V tolak U ini. Okey, selesaikan, tekan kalkulator V tolak U dulu. Lepas tu baru kamu bahagi dengan T. Tekan V tolak U. Okey, tekan sama dengan. Okey, baru kamu buat bahagi dengan T masa. Okey, kat sini kamu dapatlah 1000 cm per saat per saat. Okey, unit percutan adalah cm per saat per saat. Okey. Saya rasa saya dah tekankan tadi per unit percutan tadi. Okay, unit percutan cara tulisnya adalah pada unit SI nya adalah meter S kuasa negatif 2. Okay, cara sebutannya adalah meter per saat per saat. Okay, so dalam kes ini sebab kita pakai pita detik jadi sentimeter lah. So sentimeter per saat per saat. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, jika pita detik yang panjang digunakan, maksudnya objek itu bergerak jauh sangat, okay, terlalu panjang, lebih banyak titik dapat dijelaskan oleh pita detik. Itu adalah hal ini, pita detik itu dibagi kepada jalur-jalur yang mempunyai bilangan detik yang sama. Okay, so kena bahagi jalur-jalur mempunyai bilangan detik yang sama. Okay, jalur ini dipotong dan dilekatkan sebelah menyebelah di atas kertas graf untuk membentuk carta pita seperti ditunjukkan dalam rajah 2.14. Okey, so kamu tengoklah. Ini adalah contoh hal laju seragam. Kalau kamu tengok bilangan detiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, setiap pita detik ada 5. Apa kita panggil 5 detik. Sebelah ni pun kamu kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya lah. Semua ini mempunyai panjang yang sama. Okey, so nampak panjang yang sama, bilangan detiknya pun sama, jadi ini adalah hal laju seragam. Okey, hal laju seragam. So, bilangan masa dia memang samalah. Okey, bilangan detiknya memang sama untuk setiapnya ada 5. Okey, kalau kita tengok kat sini pula percutan seragam. Kalau kita kira bilangan detik yang paling jelas kat ujung sebelah kanan sekali ni 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 detik juga. Jadi bermaksud ini pun 5 detik, ini pun 5 detik, ini pun 5 detik, ini pun 5 detik. Okey, dapat carta pita seperti ini naik tangga. So maksudnya ini adalah percutan seragam. Maksudnya kenderaan ini ataupun objek ini lajunya semakin lama semakin bertambah. Okey, so percutan seragam. Naik tangga percutan seragam, turun tangga sebelah ini percutan bukanlah percutan, nyah percutan. Okey, nyah percutan. Kenapa nyah percutan? Sebab hal laju berkurang. Okey, hal laju berkurang. Seperti yang kata kat sini lah, hal laju berkurang. Okey, boleh kat sini. Kalau flat, hal laju seragam. Kalau naik tangga, percutan seragam. Kalau turun tangga, nyah percutan seragam. Okey, biasanya tak ada perkataan seragam tu pun tak apa. Kecuali yang ni lah, hal laju ni mesti kita kata hal laju seragam. Percutan dan nyah percutan, kamu tak tulis seragam pun kadang-kadang diterima lah. Okey, kalau saya dalam sekolah memang saya terima lah. Saya daripada jangka masa detik, sistem photogate dan pemasak elektronik boleh digunakan. Okay, kita guna yang inilah photogate dengan pemasak elektronik. Okay, kamu tengok sajalah sebab pengalaman kita memang tak ada benda tu. Okay, so kita tak ada photogate ni lah photogate dia. Okay, next. Okay, saya rasa elok saya berhenti dekat sini sajalah. Okey, sebabnya yang ini panjang sikit. Okey,
satu topik ni memang panjang, so saya rasa nak ajar semua dalam satu jam, hampir 1 jam agak sukar, jadi saya stop dekat sini lah. Okay, next class saya sambung yang ini pula. Okay, next class saya akan sambung yang ini. Okay, so apa homework kamu? So homework kamu, saya nak kamu siapkan semua latihan yang ada dalam modul yang saya WhatsApp dalam grup. Okay, siapkan semua modul yang ada saya WhatsApp dalam grup. Okay, sampai yang kita belajar ini sajalah. Okay, sampai yang kita belajar ini saja. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih.